Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Tuan Azir, tak ada. Ada kenalan baik saya, tapi saya tak nak, boleh kata tak jumpa lagi dengan dia waktu saya datang. Salam dari dia. Tuan Azir, Tuan Imam Tamil ada hadirin sekalian, Datuk-Datuk. Saya ingin nak peringatkan satu lah. Ini disebutkan oleh Tuan Zahari tadi, kedatangannya sikit sangat Ustaz. Saya rasa semua tempat macam itu, penceramah-penceramah pun mengeluh. Adakah PKP atau tidak, saya tak tahulah apa sebab. Kita kena sedar tuan-tuan sekalian, sembahyang jemaah ni hukum apa? Sunat. Menuntut ilmu hukum apa? Wajib. Mengapa yang sunat tu kita pulun, yang wajib kita tak buat? Soalan mudah, budak boleh jawab, tak payah orang tua-tua. Jadi ada penceramah-penceramah yang hebat keluar dalam viral. Saya sedih, dia kata, waktu sembahyang tu ramai, lepas tu pakai bangun balik keluar. Waktu salat Isyak datang balik. Yang ada kerja, yang ada hal itu tak apalah, tapi takkan semua macam itu. Satu. Atau dia tak minat lah penceramah-penceramah tu. Takkan semua penceramah dia tak minat. Kata sini ada 30 hari, ada 25 penceramah, ke 25 tu tak minat. Jadi hal-hal macam ni tuan-tuan sekalian, dalam agama ni dia ada sense of priorities. Kalau tuan-tuan tengok kitab Fiqhul Awlawiyat oleh Yusuf Qaradawi, fiqh keutamaan, dia letak dulu benda-benda yang prioritinya mesti benda yang fardu ain dulu, benda wajib. Bermula dengan pengajian akidah, lepas tu syariat, akhlak, dan dalam amalan bermula dengan benda yang wajib. Benda yang wajib ni rukun Islam yang 5 tu lah: mengucap, solat, puasa, zakat, haji. Apabila salah seorang orang-orang Badawi yang baru menganut Islam, dia datang berjumpa dengan Rasulullah, ajarkan saya Rasulullah tentang Islam ini. Rasulullah menjawab, engkau mengucap ada percaya pada Allah, percaya pada kitab, percaya pada Rasul, percaya kepada hari kiamat, untuk baik itu. Itu basic, tak boleh cacat sikit pun, sebab akidah. Kemudian saya wasiatkan saya pula apa yang patut saya amalkan. Dia sebutlah rukun Islam yang 5 itu. Lebih lagi daripada itu hanya sunat. Ya tak? Jadi kalau engkau buat banyak itu pun memadai engkau sebagai seorang yang beriman. Jadi apabila gitu, kalau kita tengoklah dalam Islam ni, kita bukan mampu nak buat semua sekali. Ya tak? Jadi apabila kita tak boleh buat semua sekali, kita kena utamakan yang dulu mesti didahulukan, yang kemudian mesti dikemudiankan. Maka yang wajib dibuat yang dulu-dulu ialah semayang, puasa, zakat, lain-lain itu. Kemudian semayang jemaah ni sunat dah. Lepas semayang apa semua tu barulah menuntut ilmu wajib. Sebab itu talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Tuntut ilmu itu fardu ain ke atas setiap laki-laki dan perempuan. Tiba-tiba apabila kebanyakan daripada kita lah yang tidak berlatar belakangkan pengajian Islam, kita katakan knowledge agama itu limited. Jadi majlis-majlis ilmu yang dianjurkan di masjid-masjid inilah tempat-tempat yang boleh memenuhi lompat-lompat kosong yang ada di kepala kita sikit sebanyak. Tapi kalau lompat-lompat ini tak dipenuhi dengan ataupun tak diminati, timbul masalah.
Tak apa Ustaz, ada viral banyak, ada WhatsApp banyak, ada dalam handphone, ada dalam Facebook, semua ada. Orang kata dah kalau mengaji tidak berguru, gurunya ialah syaitan. Kalau adakah kita iktiraf ini sebagai guru, kita iktiraf Facebook itu sebagai guru, kita iktiraf segala ceramah-ceramah yang berapi-api itu sebagai guru-guru, tuan-tuan nilai sendirilah. Tuan-tuan nilai sendiri. Saya pernah tanya orang, daripada kita duduk pasang azan setiap waktu tu, kalau kita pasang mikrofon tak boleh ke? Apa beza suara yang sebenar dengan mikrofon? Boleh tak? Sah tak azan tu? Tak sah. Kena orang betul-betul azan setiap kali tu. Jadi begitu juga tentang pengajian ni. Kalau kita bergurukan WhatsApp ini, maka WhatsApp dah guru kita. Maka dengan sebab itu bukan saya nak komplain kata orang tak minat ceramah saya mengeluh, tidak. Saya tak kisah pun. Saya nak mengajar kepada orang yang nak mengaji. Kalau kepada orang yang tak nak mengaji, tak payahlah. Itu ajalah. Itu yang pertama. Yang kedua, tadi ditanya satu dua orang umur dia. Cik Omar dia jawab, oh dia pun 61 ya. Oh muda sangat. 61 ya? 67? Oh, saya ingat saya 61. Siapa jawab 61 tadi? Ada 72, ada 73, saya 71. Kita sebut segala 61, 71, 73 tu tahun Masihi. Ni mak hijrah lah ni. Kalau 71 saya ni, tahun hijrahnya dah 73 plus. Kalau orang yang 73 tu dah 75 plus tu. Sedarlah diri 75 ni macam mana? Bermakna kalau kita letakkan tahun hijrah tu asas umur kita, barulah kita terasa kita dah cukup tua. Nabi 63 tu tahun hijrah, tu masih sekitar 61. Jadi bapak saya 69 tahun, bapak saudara saya 69 tahun, mak saya 63 tahun, adik saya 59 tahun yang meninggal ni. Adik lagi pada tu 57. Saya dah mencecah 71. Saya boleh expect lagi ke saya akan berjangkau sampai 80? Nak atau nak lah juga. Nak memang nak. Saya tak boleh jangka dah sampai 90 lebih layak jadi Perdana Menteri lagi. Saya tak boleh fikir langsung begitu. Bahkan kalau jadi juga pun mungkin bercelaru lebih banyak daripada tak bercelaru. Ya tak? Jadi dengan sebab itu, kita terasa muda atau tidak, ini adalah faktor umur kita. Dan yang baki itu makin sikit, yang lepas itu makin banyak. Apabila yang baki itu dah tinggal sikit, perubahan daripada macam rutin. Saya tanya kawan saya tadi, saya tanya, rutin hari-hari buat apa? Dia kata, saya pergi masjid, saya pergi surau, saya makan, duduk, saya balik surau, jalan kaki, gitu je lah. Saya pula rutin setiap hari. Sekarang ni saya limitkan rutin saya ialah 3 perkara je. Yang pertama, saya dengan isteri saya, rumah tu lah, ada sikit gardening buat gitu gini, dia masak-masak beli apa, saya dengan dia je lah 24 jam. PKP ni lagi-lagi intim. Itu yang pertama. Hubungan pun kita bertambah akrab kerana saling memerlukan. Yang kedua, bolak-balik ke masjid surau lah. Apabila lepas PKP dah dilonggarkan, sama ada saya pergi ceramah atau pergi solat. Yang ketiga, bolak-balik ke hospital. Sebulan sekali dia gitu. Itu rutin biasa yang saya masuk diary tetap. Yang lain-lain itu dah sampingan. Ziarah kawan-kawan pun dah tak boleh dah. Bahkan kematian yang berlaku dengan banyak waktu ni pun tak pergi ziarah dah. Jadi apabila itu, kita continue buat benda ni setiap hari. Malam ni kita balik, kita tidur, InsyaAllah pagi besok kita bangun balik, sambung rutin itu. InsyaAllah kita sambung balik itu. Apa kita punya persepsi kepada proses ini semua? Saya nak tanya, apa kita punya tanggapan kepada benda ni semua? Apa benda ni? Saya menganggap itu kita meneruskan perjalanan kita ke satu destinasi yang kita akan sampai, cuma entah bila, entah bagaimana. Itu saja. Yang pasti
kita sedang menjalani satu pengembaraan, satu perjalanan yang pasti kita akan sampai ke destinasinya, cuma bila dan bagaimana. Bila maknanya mungkin besok, mungkin tahun depan, mungkin 2 tahun lagi. Bagaimana? Mungkin di IJN, mungkin di tengah jalan, mungkin di padang tenis, mungkin di tempat sembahyang, terpulang kepada rezeki masing-masing. Apa yang pasti saya yakin, masa untuk itu terlalu singkat, terlalu pendek dah yang tinggal, yang lepas dah banyak. Apabila masa yang singkat ini, injury time yang macam ni, skor gol last minute tu cukup penting untuk menang ataupun untuk draw. Kalau last minute masih duk gelecek, masih tak tentu main, nak goreng, duk tayang panas sikit tapi tak ada skor gol, tak payah main bola. Yalah, bermakna last minute macam ini, kita tak nak sia-siakan masa-masa yang masih baki-baki itu yang tinggal. Itu maksud saya. Maka memenuhi ruang-ruang yang masih ada dalam beberapa waktu yang kita akan tempuh inilah amat-amat penting dan amat-amat bernilai untuk kita muhasabah diri. Kalau tidak, kita terus melarut gitu dengan tidak. Ada orang yang perangai 70-an, perangai macam orang 2-30-an pun ada. 24 jam dengan WhatsApp handphone, gelak seorang-seorang, bercakap seorang-seorang. Bukan kita tak boleh, tapi limitasi. Maka dengan sebab itu, apabila kita nak memenuhi ruang-ruang yang masih baki di segi waktu dan segi peluang, kalau ada waktu pun kita masih hidup tapi tak sihat, dah tak boleh buat apa dah. Ditambah pula dengan nyanyuk, dengan apa semua, lagi-lagi tak boleh. Dan kita pula berdoa untuk panjang umur. Kebanyakan kita berdoa untuk panjang umur. Tuan-tuan sedar tak apa yang menunggu kita waktu kita panjang umur? Nyanyuk, sakit, menyusahkan anak-anak menantu, kalau suami menyusahkan isteri. Itu yang sedang menunggu kita bila kita tua. Yang itu yang kita tunggu, nak panjang umur, mana kita nak pergi ke situ. Adakah panjang umur tu mendatangkan nikmat kepada kita kalau berada dalam suasana macam itu, atau sebaliknya? Maka dalam keadaan begini, tuan-tuan sekalian, perubahan daripada setahun ke setahun dan hijrah ke tahun masih ini patut sangatlah menimbulkan keisapan macam itu bagi orang yang macam saya ni, umur-umur macam ni. Orang muda-muda ni mungkin dia rasa lambat lagi kot, rasa je lah. Maka dengan sebab itu, tuan-tuan sekalian, itu signifikan yang agak penting dalam kita mengingati ma'al hijrah dan lain-lain. Berbalik pada isu ma'al hijrah ni, kalau kita tengok Islam, kalau tebuk sikit air ni, dia buat nak ambil masa sikit, tolong tak boleh, tak ada. Kalau kita tengok lah, dah terlupa ada poin dia ini. Kalau kita tengok hijrah dipilih sebagai permulaan kalender Islam, sedangkan Masihi dipilih tarikh lahir Isa. Apa sebabnya? Bagi orang Kristian, tarikh lahir Isa tu bagi dia amat-amat penting. Tapi bagi orang Islam, kalau tak silap saya lah, Sayyidina Umar yang mencadangkan hijrah itu sebagai permulaan kalender Islam. Sebabnya ahli sejarah memberi komen, kalau tanpa hijrah tak ada Islam seperti yang kita kenali pada hari ini. Hijrahlah yang mengubah Islam, yang transform Islam itu menjadi satu agama yang syumul, agama sebagai the way of life, agama yang terakhir. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa raditu lakumul Islam madinah. Sejak pada hari ini, Nabi waktu ini diturun, waktu dia haji wida itu, pada hari ini aku sempurnakan agamaku, agama kamu, dan aku redakan Islam itu sebagai satu agama yang aku redha. Jadi hijrah telah transform Islam itu menjadi begitu solid. Kalau tuan-tuan tengok sebelum hijrah 13 tahun Nabi berada di Madinah, di Mekah, kejayaannya minimal sekali.
13 tahun dakwah itu hanya satu saja yang penting, iaitu mentauhidkan Allah, menolak syirik. Itu saja. Itu kejayaannya amat minima. Belasan orang saja yang menganut Islam. Bahkan Nabi terancam dengan kerana satu ini, dengan kerana dia mentauhidkan Allah itu, menolak segala berhala segala apa, nyawanya terancam. Itu yang pertama sebelum hijrah. Dan yang kedua, dekat-dekat nak pergi ke hijrah tu apa dia? Isra' Mi'raj. Barulah difardukan salat 5 waktu. Dan setahun setengah atau 2 tahun sebelum hijrah. Itu saja 2 perkara yang Tuhan turunkan sebelum hijrah. Tapi perkara yang pertama tu paling penting, iaitu mentauhidkan Allah dengan la ilaha illallah. Yang itu tak selesai, yang lain-lain semua tak jadi apa-apa. Oleh sebab kejayaannya yang begitu minima, amat terhad, bahkan Nabi terancam pula. Sampai pada klimaknya mereka telah membuat komplot di namanya Darun Nadwah, tempat perbincangan sulit antara musuh-musuh Nabi Quraisy ini nak membunuh Nabi. Mereka telah memilih ketua-ketua kabilah untuk sama-sama, ketua-ketua yang handal ni, bukan ketua, pemuda-pemuda yang handal ni nak pukul Nabi serentak, supaya orang Arab ni pada pukul serentak tak tahu siapa yang membunuh, untuk memudahkan klaim darah dan sebagainya. Susah nak hukum sabit siapa dia. Jadi itu tujuannya. Kalau kena bayar dam pun dia agih-agihkan. Itu tujuannya. Dia buat komplot begitu. Dengan kehendak Allah turun wahyu, Nabi tahu kata ada komplot nak membunuh dia. Dia telah berpakat dengan Sayyidina Abu Bakar untuk menyelinap keluar, dan dia telah memujuk Sayyidina Ali ganti dia di tempat tidur. Dan ada hadis, bukan ada sejarah menyebutkan Nabi mengambil beberapa genggam pasir dari taburkan kepada mereka, mereka tidur semuanya lena. Tapi itu tidak ada hadis yang menceritakan, cuma sejarah menyebutkan. Ada yang mengatakan dia baca Nabi, waja'alna fihim saddan wa min khalfihim saddan fa aghshaynahum fa hum la yubsirun. Bukan kata Nabi baca ayat tu. Tuhan nak menceritakan, Tuhan telah menjadikan mereka tak nampak, di belakang mereka ditutup, di depan mereka ditutup dan sebagainya. Tuhan nak menceritakan begitu. Tapi sekarang orang menggunakan ayat itu sebagai ayat nak pukau orang. Jadi lepas itu mereka tunggu jalan Nabi keluar. Sebab setiap pagi Nabi keluar pergi ke masjid. Mereka tunggu. Apabila tunggu tak keluar, lepas subuh yang keluar Sayyidina Ali. Sayyidina Ali tu dia pergi tu, dia bertaruh nyawa. Dia tahu dah kata kalau wasiat silap orang terjah masuk, dia yang kena berlawan. Tapi Sayyidina Ali ni pemuda yang paling berani. Sebab tu orang kata kalau orang yang kuat ni Sayyidina Ali. Kalau di Malaysia pun tongkat Ali. Hebatnya Ali. Jadi kerana macam itu, bila tanya Sayyidina Ali mana Nabi Muhammad SAW, Nabi kata saya tak tahu apa. Nabi dah tak ada dah. Oh, dia beritahu Nabi dah melarikan diri pada malam tadi bersama dengan Abu Bakar, ikut belakang rumah kita katakan. Dan waktu Nabi nak pergi, dia bersinggah di satu gua namanya Gua Sur. Kalau kita pergi ke Makkah, tahulah jarak dalam 5 atau 6 kilo dengan betul-betul Kaabah tu. Jalan kaki tu jauh juga tu dah. Kemudian dah malam, kita orang Arab jalan malam tu biasa aja, siang panas. Dan waktu Nabi bersembunyi di gua tu dalam masa 3 hari itu, dia telah melantik Abdullah bin Abu Bakar, anak Sayyidina Abu Bakar, sebagai spy, mendengar berita bahawa. Kemudian dia melantik pula Amir bin Fuhairah, tolong bela-bela kambing kawasan itu, menghilangkan kesan-kesan tapak kaki Nabi dengan Abu Bakar. Kemudian dia lantik pula Asma binti Abu Bakar tu hantar makanan. Jadi orang ni pergi hantar sebelah malam, menyamat dan sebagai spy. Sampailah ke hari ketiga, sampai klimaknya dia orang cari kawasan tu, orang Kedah kata lebut, dah cari lebut tak jumpa juga. Dan dia ambil pakar-pakar yang trace tapak kaki ni, dia pergi sampai ke jumpa di tepi gua tu, dia kata memang sampai sini, tapi tak ada nampak kesan. Sebab dengan kehendak Allah, hadis menyebutkan datang burung merpati buat sarang situ, ada telur, kemudian sarang lebah-lebah pun ada. Dan kata hadis itulah, sarang lebah-lebah jangan
Kita contoh sekarang ni, dan buah merpati jangan sebab ada jasanya kepada Nabi. Jadi dia kata kalau dah Muhammad masuk dalam gua ni, tentulah kedua-dua ni tak ada. Sebab benda tu nampak macam dah tak terusik dah sekian hari. Tapi waktu dia berbual gitu, Abu Bakar dan Nabi itu sedang dengar di dalam gua tu. Sehingga ikut riwayatnya, kalau Abu Bakar kata dia orang jenguk, tengok ke bawah aja, habis, matilah. Jadi ada satu lubang yang memasukkan cahaya ke dalam gua itu. Oleh sebab Nabi dia terlalu letih, dan maklum saja berjalan gitu, dia tertidur di atas riba Abu Bakar ni dalam keadaan yang ini. Kemudian dia nak elak supaya cahaya tu tak pergi kepada Nabi, dia tutup ibu jari kaki dia di lubang tu. Rupanya lubang tu ada kalajengking. Telah menggigit dia, sakit yang amat sangat. Titisan air mata dia tahan sakit, dia jatuh di atas pipi Nabi yang tidur atas ibu dia. Nabi tanya apa gerangannya, dia jawablah dia sakit, dia terkena di lubang tu, mungkin sesuatu. Nabi dengan jampi apa semua eloklah. Abu Bakar waktu dia duduk cari-cari di keliling gua tu dengan masing-masing kata mesti dia berada di kawasan ni, tapi tak ada stres, dia orang dah cakap gitu. Abu Bakar dah menggeletar begini, dah takut. Sebab ikut riwayatnya, kalau terjenguk je nampak, matilah, nak pergi mana dia lah. Dia orang dah kupung tu, tak tahu, cuma dia tamat di situ. Tapi Nabi kata, itu turun, wala takhaf wala tahzan innallaha ma'ana. Ya, jangan takut kanda, dia panggil kanda lah, jangan takut, Allah bersama dengan kita. Dengan jaminan Nabi macam ini, Abu Bakar berubah terus daripada gementar tadi terus tenang sampai habis. Tuan-tuan, inilah kata bagaimana iman itu dia telah mengubah daripada menggeletar ni menjadi tenang. Maka dia pergilah meneruskan perjalanan. Lepas 3 hari dia engage satu orang namanya Abdullah bin Uraiqid, seorang bukan Islam, sebagai penunjuk jalan yang mereka percaya orang ni dulu tunjuk jalan sampai dekat jalan tak biasa, bukan jalan normal, jalan untuk melepaskan diri. Sebab orang Quraisy dah tahu dah Nabi melarikan diri, jadi dia orang dah tahan-tahan dah di tengah-tengah jalan, tempat-tempat yang selalu ni tak berjumpa agak, sebab Nabi telah pergi di tempat lain. Jadi dipendekkan cerita, Nabi sebagai seorang Nabi, kalau dia berdoa, ya Allah Tuhanku, terbangkanlah aku ke Madinah, boleh. Ya Allah Tuhanku, matikan semua kafir Quraisy itu, tak boleh. Tapi tidak ada bukti Nabi berdoa macam itu. Cuma dia berdoa supaya Tuhan lindung mereka, tak nampak dia waktu dia nak keluar aja. Itu ada doa, dia berdoa lah. Tapi kata minta dia diterbangkan ke Madinah, minta mereka musuh-musuh tu semua mati, tak ada pun. Itu dia Nabi. Sebab itu dia sebagai seorang Nabi, dia dengan struggle begitu rupa, dengan strategi yang begitu canggih untuk memastikan dia boleh sampai ke Madinah dengan selamat. Dia sebagai seorang Nabi, itu pun dia melalui bibit-bibit yang sukar begini, yang terancam nyawa dia. Tiba-tiba kita orang awam ni baca doa ni boleh jadi kaya, baca ayat 1000 kali dapat duit banyak, dapat rezeki murah. Saya pendekatan macam ini ni tak masuk kepala saya sebenarnya. Tapi dalam viral cukup banyak benda begitu. Bukan saya menolak doa lain, tapi doa mesti komplement dengan usaha. Bukan doa separately, baca doa ni rezeki murah, dia tak sebut pun kena berusaha, semua tak ada. Ini pendekatan-pendekatan macam ni menyebabkan saya rasa Islam tu mundur. Orang Islam mundur, bukan Islam mundur, orang Islam mundur. Kalau berdoa itu saja sebagai cukup untuk menjamin kejayaan, orang Iraq yang berjuta-juta Islam, orang alim hebat lebih pada kita beratus-ratus ribu, apa doa yang dia orang tak tahu. Tapi apa jadi? Afghanistan apa jadi? Syria apa jadi? Kalau gitu Ustaz tak percaya pada Tuhan. Percaya kepada Tuhan, tapi saya tak percaya macam cara kamu percaya, iaitu kamu hanya menyerah kepada Tuhan dengan keadaan tidak berusaha berdoa. Tengok apa yang Nabi buat. Tengok apa yang Nabi buat. Adakah macam itu? Dan ada satu hadis, ada seorang sahabat, dia nak pergi solat, dia tinggalkan unta dia kat situ. Lepas solat, dia pergi tengok unta dia tak ada.
Dia mengadu pada Nabi. Nabi tanya, kamu tak ikat ni sedak pun? Nabi kata, iqilha wa tarukha fatawakkal ala Allah. Kamu ikatlah, kamu tambatlah unta tu. Lepas tu baru tinggalkan situ, barulah kamu tawakal kepada Allah. Jangan tawakal kepada Allah ikat apa semua, tidak. Jadi kita tawakal kepada Allah, biar rumah kita terbuka, gate pintu semua terbuka, pencuri masuk. Tengok ada Tuhan nak begitu. Hari ini yang jadi masalah kepada orang Islam. Yang saya kata begitu ini, kita bergantung kepada doa, tapi cakap kita, tetapi buat kita tak seperti doa. Kita nak kita berjaya, perangai kita macam orang yang tak berjaya. Kita tahu yakin perpaduan itu ialah kekuatan orang Islam, tapi kita yang berpecah belah. Jadi apa yang kita terima sekarang ni? Akhir-akhirnya nak buat macam mana Ustaz, ada hikmat tu, Tuhan tak makbul doa kita, sebab tu kita jadi macam ni. Semua dirujuk kepada Tuhan, malah semua Tuhan yang salah. Yang kamu duk maki hamun sama-sama Islam, yang kamu maki hamun sama-sama orang Islam, yang kamu bergaduh sama-sama orang Islam, yang kamu komplot sama-sama Islam, ni apa cerita? Ya. Kalau tuan-tuan tengok apa Nabi sampai ke Madinah, apa perkara yang paling Nabi buat dulu? Apa dia? Dia bina Masjid Quba dulu. Apa sebab dia bina masjid dulu? Masjid itu zaman dulu macam sekarang ni ialah macam rumah. Ini kita panggil pusat aktiviti, pusat masyarakat lah. Kita ni masjid lain, pusat lain, sebab kita masjid ni untuk semayang je, sebab kita tak boleh nak buat lain-lain. Tapi zaman Nabi, masjid tu dia panggil semua pusat aktiviti sosial, sebab dia tak buat benda tak salah. Dia tak buat benda-benda salah ni semua. Jadi kalau macam itu, Nabi bina masjid dulu. Maka di situ asas perpaduan Nabi gunakan masjid. Lepas itu dia telah damaikan orang-orang Muhajirin dengan Ansar. Orang Muhajirin yang terdiri daripada 3 kaum, Qainuqa, Bani Nadir, Bani apa, siapa tak ingat dengan tepat, sehingga mereka yang jadi persaudaraan. Sebelum Islam datang, orang-orang Ansar ini yang terdiri daripada 3 golongan asal ni berbunuh-bunuh dengan berebut seekor unta sampai 100 tahun berperang. Orang Yahudi lagi fitnah. Tapi Nabi dengan personalitinya, dengan engagementnya, dengan ketokohannya, dia berjaya mendamaikan orang itu macam persaudaraan Islam. Itu yang dia panggil ukhuwah Islamiyah tu dibina dengan mantapnya di Madinah. Pusatnya ialah masjid. Dan kejayaan yang dicapai di Madinah itu luar biasa. 10 tahun di Madinah berbanding dengan 13 tahun di Mekah tadi, jauh langit dengan bumi. Di Mekah hanya untuk mentauhidkan Allah dengan menolak syirik dan salat. Kejayaannya minima. Tapi di Madinah 10 tahun, bukan setakat itu, sampai tertegak negara kota Islam. Bukan setakat itu, the first written constitution of the world pun telah dibuat di sana, yang dikenali dengan Sahifah Madinah. Bukan setakat itu sahaja, pembukaan kawasan berlaku dengan luasnya selepas Nabi mati, yang diambil oleh khalifah-khalifah. Di zaman Sayyidina Umar telah ambil semula menawan Baitul Maqdis, semula dibuat berbagai-bagai pemerintahan lepas itu, sampai ke barat dan sebagainya. Kejayaan yang amat luar biasa berlaku selepas itu di Madinah yang tempoh 10 tahun. Kalau kita tengok apa sebab di Madinah ni begitu mudah berjaya, sedangkan di Mekah ni agak sukar berjaya. Ada 2 faktor penting yang saya nampaklah. Faktor yang pertama, orang-orang Mekah ni jahiliahnya begitu totok sangat jahiliah. Orang kita tahu orang yang luar pandai yang begitu-betul jahil ni, kita jahil. Jahil dulu tu bukan jahil ni, memang dengan keras kepalanya, dengan sembah bahalanya, dengan macam-macam lah, terlalu jahil. Sukar menerima benda-benda yang macam ini. Sedangkan orang Madinah ni mereka terpengaruh dengan ajaran-ajaran Bible, dengan ajaran-ajaran agama Yahudi, Kristian yang mengatakan akhir zaman ini akan wujud satu Nabi dan sebagainya, maka mereka mudah menerima. Itu yang pertama sekali mengapa Nabi berjaya membuat Islam berkembang pesat di Madinah walaupun 10 tahun. Faktor yang kedua, mengapa Islam begitu berjaya di Madinah. Tentuan tengok, kalau kita tengok dalam psikologi perubahan, hijrah itu sendiri maksud dia berubah. Berubah tempat yang pertama, yang kedua berubah mental, sikap dan lain-lain. Berubah tempat selesai, dia pergi Madinah. Berubah mental, berubah sikap, dia bergantung kepada spiritual dia.
Jadi halangan yang menjadi mereka tak nak ikut Islam tu dah tak ada dah, sebab mereka beriman. Apabila beriman, tuan-tuan sekalian, mereka akan terima sami'na wa ata'na ghufranaka wa ilaikal masir. Apa saja yang Nabi cakap, putih-putih lah, hitam-hitam, patuh sepenuhnya, tak ada bantah lagi dah. Sebab diterapkan nilai-nilai iman sampai peringkat tak bantah, hingga ketepikan kepentingan diri berkorban, itu adhiyah. Sehingga kalau orang Mekah yang pergi tu selai sepinggang, kadang-kadang sekarang ikut Nabi di sana, kahwin dengan isteri-isteri yang diceraikan oleh kawan-kawan di Madinah. Semenjak itu sekali tanah-tanah dibagi dua untuk kawan dia daripada Madinah, daripada Mekah, Muhajirin ni, orang Madinah. Nabi kata tak usahlah buat sampai macam itu, tanah tetap tanah kamu, cuma kamu sama-sama usaha. Maka jalinan persaudaraan Islam, sama-sama nak memajukan Islam, hidup sama saudara itu telah berjaya dibuat dengan amat-amat kuat. Dan disitulah yang dipanggil innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum, ayat Quran itu. Orang mukmin dia bersaudara. Bersaudara secara agama ni lebih kuat lagi daripada bersaudara secara daging darah. Dan berjaya dengan kuatnya sehingga mereka mengenepikan ta'assub kaum semua dah tak ada dah. Sampai pangkat macam itu sekali persaudaraannya. Terbukti peperangan demi peperangan yang berlaku di Madinah, dan 11-12 peperangan tu, kebanyakan boleh katakan menang satu je yang kalah, atau dua, semua menang. Semua tu ialah bagaimana intimnya hubungan Muhajirin dan Ansar. Jadi dalam basic perubahan sikap ini berlaku kerana perubahan minda dan perubahan hati telah berlaku, iaitu melalui iman. Sebab itu ini juga satu langkah psikologi juga. Kalau kita kata nak tegakkan sekarang ni Islam, kita berjuanglah nak buat RU 355 lah, itu ini nak dibentang, itu kita tak sampai ke mana juga. Sebabnya, adakah semua wakil rakyat Melayu yang ada di Parlimen tu nak secara hati atau tidak? Nak atau tidak secara hati? Saya tak nampak pun. Saya tak nampak pun mereka betul-betul nak secara hati, mereka yang nak tegak Islam sebegitu. Sedangkan Nabi dia berjaya menjadikan kalimah tauhid la ilaha illallah tu moto kehidupan perjuangan orang Islam. Mereka sanggup hidup dan mati di atas kalimah ini. Jadi apa saja yang Nabi anjur semua diterima, tak ada bantah, tak ada apa lagi dah. Maka klimaknya negara Islam tertegak dengan masa yang cukup singkat. Kita sendiri nak tegak, nak ubah perlembagaan. Siapa nak angkat tangan nak ubah perlembagaan tu? Tuan-tuan nampak tak? Nak urus patah dua, nak menjadikan hukuman mahkamah syariah tu tambah sikit pun agak amat sukar. Tuan-tuan tahu atau tidak? Peruntukan perlembagaan di dalam Islam yang berkaitan dengan Islam, Raja-Raja Melayu dan hak-hak Melayu dalam perlembagaan itu bukan dibuat selepas merdeka, dibuat sebelum merdeka lagi, waktu kita nak capai kemerdekaan. Yalah, selepas merdeka tak dibuat satu pun, cuma diperkuatkan sikit-sikit je. Antaranya artikel 121 ceraian 1A, kita ingat saya, memperkasakan sikit mahkamah syariah, itu je. Tapi tanah Rizab Melayu, Raja-Raja Melayu, kedudukan agama Islam, semua telah dibuat sebelum kita mencapai kemerdekaan. Bagaimana Mak Saleh melalui Jabatan Kuasa Lori, kita sendiri lepas merdeka, benda-benda yang betul-betul substansial untuk menjamin kedudukan Melayu, Islam dan Raja-Raja Melayu serta tanah Rizab Melayu ni, hanya memperteguhkan apa yang penjajah telah buat. Jadi apabila cadangan-cadangan ke arah nak mengislamkan dan sebagainya, saya nampak lebih berbentuk macam cita-cita politik je lah. Nak jadi, bukan saya negatif, tetapi realitinya macam itu. Tapi Nabi bukan setakat itu, perlembagaan itu sendiri berjaya diciptanya, perlembagaan Islam tulen. Tapi dia mempunyai provision dan klarifikasi yang jelas antara kedudukan orang Islam dengan orang Yahudi, berbagaimana pembagian status rakyat masing-masing, di segi pertahanan, di segi status rakyat, zimmi, harbi, muahid dan sebagainya ni, status rakyat. Yang Islam betul ni Muslim, yang bukan Islam tu tengok, yang kalau yang dahsyat tu harbi lah, tapi yang itu dah makin tak ada dah. Lepas tu yang zimmi, yang di bawah perlindungan Islam,
yang muahid pula hubungan luar yang ada perjanjian, semua di statusnya telah dibuat provision yang clear di dalam perlembagaan Madinah. Tak ada masalah. Dan orang Yahudi pula setia sepenuhnya patuh. Tentang personal matters, perkahwinan dia, muamalat dia, ikut cara dia. Dia nak minum arak pun boleh, tapi jangan public, bawa balik ke rumah. Ya tak ditegak. Tapi kemudian public law seperti mencuri, merompak, kena ikut Islam, sebab itu public law. Saat ni kalau buat orang Yahudi dia mencuri tak kena potong tangan, orang Islam saja kena potong tangan, orang jadi murtad banyak, ya tak? Jadi benda tu macam itu. Jadi orang tuan pun prinsip kerjaan perpaduan di atas asas pelbagaian kaum, pelbagaian agama itu telah dimulakan dengan perlembagaan Madinah. Apa sebab mudah itu mudah buat? Kerana mereka menerima leadership Nabi Muhammad SAW dengan tidak ada apa-apa pertikaian sampailah dia mati. Itu kehebatannya. Kalau kita kata macam ni lah, izinkan saya sebut sikit sebagai contoh, kalau salah apa salah. Macam mana populariti TSMY kita dalam 2-3 bulan lepas kan, popular memuncak naik, melonjak kan. Sebab dengan bajet prihatinnya, dengan pembelaan kepada keadaan PKP waktu tu betul melonjak. Ya, mana orang nampak sangat, nasib baiklah orang kata gitu. Kalau tidak teruk undang ayat tak ada kerja, 40% ke bawah pengangguran apa semua. Walaupun dikatakan negara nak bankrupt, tapi waktu tu rupanya ada duit. Jadi dia boleh naik namanya dengan mendadak memuncak. Tapi bila perkembangan terkini ini dengan keadaan politik yang berbeza, dia mula balik dah, timbul hal-hal lain. Inilah politik. Tapi yang saya nak maksud kat sini, personality Rasulullah yang diasaskan kepada tauhid, yang diasaskan kepada Islam yang sempurna itu telah membina dia diterima sebagai tokoh kepimpinan yang tidak tertolak bandingnya di zaman itu. Bahkan sampai sekarang pun apabila satu research dibuat oleh Michael Hart, the 100 most influential people in history, dia tahun 70-an, 78, 79 saya tak ingat, dia meletakkan Nabi Muhammad orang nombor 1. Finding dia tu sampai sekarang tak digugat lagi. Begitu sekali. Jadi dengan sebab itu tuan-tuan sekalian, kalau kita nak katakan kesan hijrah ni kepada Islam, dia berjaya mentransformkan Islam itu sebagai suatu agama yang universal, oleh semua kaum dia terima, berkembangan satu demi satu lepas itu. Dalam ayat Quran terlalu banyak, secara ringkas saya nak berhenti. Itu yang pertama. Itu kesan kepada Islam. Kesan kepada umat Islam pula, daripada umat yang berpecah belah, bergaduh sama sendiri dengan berbagai-bagai kaum di Madinah dan di Mekah pula dengan kaum jahiliahnya, telah mewujudkan satu manusia baru yang dinamakan orang muslimin, yang di Madinah itu dipanggil Ansar, yang datang daripada Mekah itu Muhajirin. Dan orang ini diidentitikan sebagai orang Islam yang telah bersatu padu dan sebagainya. Tak ada lagi dah sangkutan kata dia ni orang keturunan ni, semua tak ada lagi dah. Itu semua tertegak melalui acuan Islam dan benda itu berlaku di Madinah. Saya tak nak cakap banyak sebab dah dengan PKP ni nanti kalau saya cakap banyak lebih-lebih masa pun orang repot nak kena denda kompon pula payah. Jadi terima kasih banyak. Oleh kerana pun yang baik itu semua daripada Allah, yang benar daripada Allah, saya tukang sampai saja. Di peringkat permulaan tadi saya sentuh katakan tentang mengaji ni wajib. Itu saya ingin nak sebutkan supaya kita insaf. Kita buat sesuatu tadi kita mesti letak sense of priorities untuk kita buat supaya benda itu betul-betul sesuai dengan agama kita. Maafkan saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.